بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala masih lagi telah memberi peluang kepada kita untuk dapat sama-sama kita berhimpun pada malam ni untuk tujuan yang mulia, iaitu tujuan dengan maksud untuk mendalami ilmu agama, ilmu tauhid. Mana perbincangan kita malam ni berkenaan dengan tauhid lah. Walaupun buku yang kita baca ni 10 prinsip keselamatan ni dia bukan dalam soal tauhid saja. Dia ada prinsip lain tu, bab lain pula, tak apa. Cuma untuk malam ni sesi pertama ni berkenaan dengan tauhid yang menjadi pegangan kita. Dan insya-Allah sesi yang kedua juga berkenaan dengan tauhid tapi berkenaan dengan golongan yang sesat. Baik. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung perbincangan daripada buku 10 prinsip keselamatan. 10 prinsip keselamatan. Insya-Allah malam ni kita masuk prinsip yang pertama, al-mujibul awwal. Yang teks Arab dia tu pada muka surat 21. Muka surat 21, Al-Mujibul Awwal. Terjemahan dia sebelah muka surat 22. Dia terbalik sikit. Sepatutnya ada silap lagi. Itulah, tak apa. Al-Mujibul Awwal Tauhidullahi wa ikhlasun niyyah wa ikhlasul din lahu. Itu teks Arab. Fa'a'zamu asbabin najati yawmal qiyamah bal la najata illa bihi tauhidullah wa ikhlasul din lahu. Wa taqaddama fil qissatil 'azimati as-sabiqati qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam man qabila minni al-kalimata allati 'aradtu 'ala 'ammi faraddaha 'alayya fahiya lahu najatun. Wal muradu bil kalimati kalimatut tauhid la ilaha illallah. Walaysa al murad an yatalaffadha biha al insanu fahasbu wa innama al murad tahqiq ma dallat alayhi min ikhlas ad din lillahi azza wa jalla wa ifradihi tabaraka wa ta'ala bil ibadah. فالتوحيد هو الغاية التي خلق الله سبحانه الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها كما قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Itu kita baca teks Arab sikit. Kemudian kita tengok terjemahan dia. Prinsip yang pertama, muka surat 22. Tauhid kepada Allah Azza wa Jalla dan mengikhlaskan ibadat hanya kepadanya. Maka sebesar-besar sebab keselamatan di hari akhirat, bahkan tiada keselamatan kecuali dengannya, ialah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla dan ikhlas beribadat kepadanya sahaja. Telah berlalu di dalam kisah yang agung sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang menerima daripadaku kalimah yang telah aku bentangkan kepada bapa saudaraku, lalu dia mengembalikannya kepadaku, maka itulah keselamatan baginya.
Yang dimaksudkan dengan kalimah itu adalah kalimah tauhid la ilaha illallah. Jadi ini prinsip yang pertama daripada 10 prinsip yang dibincangkan di dalam hadis, di dalam buku ni, di dalam buku ini. Jadi prinsip yang pertama berkenaan dengan asas kepada tauhid. Asas kepada tauhid. Iaitu mula-mula sekalinya dia bincang asas kepada tauhid, iaitu ucapan la ilaha illallah. Jadi prinsip yang pertama ni berkenaan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadat ubudiyah, uluhiyah hanya semata-mata kepadanya sahaja. Jadi di sini pengarang kitab iaitu Syekh Dr. Abdul Razak Al-Bad mana menjelaskan bahawasanya sebab keselamatan di akhirat, bahkan tidak ada keselamatan tanpanya. Jadi kalau tidak ada perkara ni, maka tidak ada keselamatan bagi seseorang. Tidak ada keselamatan bagi seseorang. Maknanya dia akan mendapat kegagalan di hari akhirat besok. Jadi iaitu tauhid, iaitu tauhid. Jadi yang ni kalau kita lihat di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menjelaskan berkenaan dengan kepentingan tauhid, dan hanyalah tauhid yang menyelamatkan manusia di hari akhirat besok. Tanpa tauhid, amalan yang dilakukan oleh seseorang di dunia pun, mana di dunia tu memanglah tak dapat apa-apalah, walaupun nampak cantik, nampak elok, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah. Amalan orang-orang yang kafir, amalan mereka ni seperti fata morgana. Nampak cantik, nampak macam cantik, nampak macam ada air, fata morgana. Di satu tanah, yang disangka oleh orang yang dahaga sebagai air. Bila mana dia sampai ke tempat tu, dia tengok dia tidak mendapati apa-apa pun. Jadi begitulah amalan orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tauhid di dalam diri dia. Amalan dia walaupun nampak cantik macam mana sekalipun, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sia-sia sahaja. Begitu juga kalau kita lihat di dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang, dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menjelaskan berkenaan dengan tanpa tauhid seseorang itu akan mendapat kegagalan di hari akhirat besok. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepadanya syurga. Dan tempat dianya adalah neraka. Tempat dianya adalah neraka. Jadi itu kesan kepada orang yang tidak ada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah taala tidak mengampunkan dosa disekutukan ia dengan sesuatu, dan Allah taala mengampunkan dosa-dosa yang lain, dan sebagainya. Jadi maknanya sebab keselamatan di hari akhirat adalah tauhid. Bila tidak ada tauhid, syirik. Ada syirik pada seseorang, maka dia akan mendapat kegagalan di hari akhirat besok. Akan gagal di hari akhirat besok. Tidak akan dapat memasuki syurga, bahkan tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana kalau dia mati dalam keadaan syirik, kecuali kalau dia sempat bertaubat sebelum dia mati. Kemudian pengarang menyebutkan, telah disebutkan, telah berlalu di dalam kisah yang agung ni, iaitu dalam muqaddimah. Dalam muqaddimah sebelum ni sudah disebutkan hadis berkenaan dengan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, yang dia termenung duk ingat apakah selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Sayyidina Umar lalu bagi salam pun dia tak jawab. Tu lepas tu Sayyidina Umar pergi mengadu kepada Abu Bakar.
Abu Bakar pun mari dengan Sayyidina Umar, tanya Sayyidina Uthman, apa hal kamu ni tak jawab salam Umar? Dia pun jawab, aku bingung, duk teringat ni, duk mikir tentang suatu benda yang tak sempat nak tanya Nabi, iaitu tentang kelepasan urusan ini. Tu yang tu kita dah jumpa dah. Lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kata, aku tahu. Aku tahu. Aku dah tanya Nabi berkenaan dengan perkara tu, iaitu kalimah tauhid. Iaitu Nabi kata, siapa yang menerima daripadaku kalimah yang telah aku bentangkan kepada sebapak saudaraku, lalu dia mengembalikannya kepadaku, maka itulah keselamatan baginya. Mana keselamatan bagi seseorang di dalam dunia dan juga di akhirat adalah kalimah tauhid. Jadi sebab itu sebab itu kita tengok di dalam Al-Quran, mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang matlamat pengutusan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam adalah untuk mengajak manusia kepada tauhid. Mengajak manusia kepada tauhid itu adalah merupakan tugasan matlamat utama pengutusan seseorang rasul dan seruan pertama seseorang rasul kepada mana-mana kaum. Tu yang tu kita boleh tengok di dalam ayat-ayat Al-Quran begitu banyak. Tu ayat-ayat yang menyebutkan secara umum, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah bangkitkan pada setiap umat itu seorang rasul. Supaya apa? Supaya mereka menyembah Allah dan menjauhi taghut. Itu tujuan matlamat. Dan ayat-ayat yang lain yang secara umum, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak kami utuskan sebelummu seseorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahawasanya tidak ada Tuhan selain daripada Allah, maka sembahlah aku, sembahlah Allah. Kemudian khusus ayat yang cerita khusus setiap nabi, walaqad arsalna nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kami telah utuskan kami telah utuskan Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah yang tidak ada Tuhan untuk kamu selain daripadanya. Begitu juga kepada kaum Ad, begitu juga kepada kaum Thamud. Maknanya ada ayat-ayat yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahawasanya pengutusan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam adalah untuk mengajak manusia supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab apa? Walaupun banyak lagi perkara-perkara lain yang diajarkan oleh seseorang rasul kepada kaum dia, kepada umat dia, banyak lagi. Bukan itu saja. Bukan itu sahaja yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia. Banyak lagi. Sangat-sangat luas ilmu agama ni, sangat-sangat luas. Ilmu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala duk sebut penekanan sebut dalam ayat tujuan diutuskan rasul-rasul adalah supaya beribadat kepada Allah, supaya tauhid kepada Allah dan sebagainya. Dan maknanya hak tu yang sering disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, seolah-olah itu sahaja yang diajarkan oleh seseorang rasul kepada kaumnya, kepada umatnya. Sedangkan banyak lagi. Jadi sebab apa? Sebab itu adalah yang paling utama dan itu adalah merupakan asas kepada keselamatan seseorang di akhirat besok. Tak ada hak tu, tak selamat. Tak selamat. Tu. Kalau ada yang tu, walaupun yang lain tak ada, insya-Allah selamat di hari akhirat. Tu. Saya teringat ada dia lah dalam grup kita, grup budak-budak pelajar-pelajar Pakistan. Adalah seorang kawan tu, dia cerita pergi keluar tabligh ke Amerika. Pergi keluar, ada seorang gangster mari dengan tatu mari masuk Islam. Tak apa. Lepas pada tu dia balik. Dah adalah dia datang. Tak berapa lama selepas daripada tu, dia mari bawa ayah dia. Mari malam. Bawa ayah dia pun ucap kalimah syahadah, masuk Islam, balik rumah. Pagi besok dia datang jumpa pula dengan jemaah tabligh ni, dia bagi tahu ayah dia dah meninggal semalam. Tak ada apa pun, tak sempat nak sembahyang pun tak sempat, apa pun tak sempat.
hanya kalimah tauhid sahaja. Dua kalimah syahadah saja yang sempat dia ucapkan. Tu dah. Tak belajar apa lagi. Apa pun tak tahu lagi. Ibadat apa pun tak buat lagi. Tetapi bila mana ada hak ni dan dia meninggalkan syirik, semua tu dia tinggal, tauhid sahaja yang ada pada dia, maka itu menjadi asas kepada keselamatan dia. Baik. Kemudian bukanlah yang dimaksudkan ialah manusia melafazkannya lalu memadai setakat itu sahaja. Tetapi yang dimaksudkan ialah memantapkan apa yang ditunjukkan kepadanya, terdiri daripada keikhlasan beribadat kepada Allah Ta'ala dan mengesakannya dalam ibadat. Jadi mengucap dua kalimah syahadah ni bukan hanya semata-mata melafazkannya sahaja. Bukan hanya semata-mata melafazkannya sahaja. Maknanya tak cukup, tidak memadai dengan hanya melafazkannya sahaja, tidak. Tetapi mesti diselangi juga dengan perkara-perkara yang lain. Umpamanya di sini, yang disebutkan di sini, memantapkan apa yang ditunjukkan kepadanya. Memantapkan apa yang ditunjukkan kepadanya terdiri daripada keikhlasan beribadat kepada Allah Ta'ala dan mengesakannya di dalam beribadat. Jadi mana? Bukan hanya ucap saja. Ucap saja tidak memadai. Ucap saja tidak memadai. Tapi sebaliknya mesti disusuli dengan perkara-perkara yang lain. Umpamanya tauhid di dalam beribadat. Tauhid di dalam beribadat ni, dia dalam beribadat ni, asas dianya hak nombor satu ibadat. Ubudiyah, ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau kita tengok di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Fatihah tu, mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu jua kami sembah dan kepadamu jua kami memohon pertolongan. Jadi dalam ayat tu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut berkenaan dengan hal tu, iaitu kepadamu jua kami menyembah. Maknanya tauhid di dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in, iaitu tauhid di dalam tauhid di dalam memohon pertolongan. Tauhid di dalam memohon pertolongan. Jadi tauhid di situ, tauhid di dalam beribadat itu asas kepada tauhid. Kemudian tauhid di dalam isti'anah, di dalam memohon keampunan, itu merupakan wasilah kepada pengabdian diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilah kepada pengabdian diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kadang-kadang dia dari segi ibadat tu bagus dah. Asas tu. Tapi perantara dalam ibadat pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tu tak betul. Bila minta tolong, tidak lagi minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tauhid kepada Allah Ta'ala ni, kalau kita tengok, saya lupa, dia banyak tauhid di dalam ibadat, tauhid di dalam kasih sayang dan sebagainya. Kemudian satu, maknanya tauhid dalam beribadat, yang tu kita akan jumpa selepas daripada ni, apa yang disebutkan di dalam ayat-ayat selepas ini. Yang kedua, iaitu di dalam rukun tauhid ni, di dalam syahadah ni, dia ada rukun-rukun dia, ada rukun-rukun yang mesti ditepati.
mesti dilaksanakan. Yang dipanggil rukun syahadah. Rukun syahadah. Kalau tak ada yang tu, maka syahadah seseorang itu tidak mantap, tidak kemah, tidak menepati kehendak di dalam mengucapkan dua kalimah syahadah. Iaitu rukun syahadah ni kalau kita tengok, la ilaha illallah. Penafian tidak ada Tuhan. Penafian tidak ada Tuhan. Illallah, kecuali Allah, mengisbatkan, mengiyakan kepada ketuhanan itu kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Sebab itu ulama meletakkan rukun syahadah ni ada dua, sama ada syahadah yang pertama ataupun syahadah yang kedua. Syahadah yang kedua tu kita akan jumpa selepas daripada inilah. Selepas daripada ini prinsip yang kedua iaitu syahadah yang kedua mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut sunnah. Prinsip yang pertama ni tauhid dulu. Syahadah yang pertama. Jadi syahadah yang pertama ni pun dia mengandungi dua rukun. Rukun yang pertama iaitu nafi. Iaitu menafikan Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, menafikan segala bentuk ibadat, segala bentuk ubudiyah, menafikan segala bentuk pergantungan, menafikan segala bentuk memohon pertolongan kepada selain daripada Allah. Tak ada. Tak ada. Ubudiyah, pengabdian, pergantungan, memohon pertolongan dan sebagainya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Mana isbatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jadi mana rukun syahadah ni ada dua, iaitu nafi dan juga isbat. Nafi dan juga isbat. Kalau tidak ada kedua-duanya, maka tidak bermakna syahadah yang diucapkan oleh seseorang. Maksudnya, kalau dia mengucap kalimah syahadah ni, tapi dari segi perbuatan dia, lidah dia mengucap, sebut, tapi dari segi perbuatan dia, dia menunjukkan maknanya perbuatan dia penyembahan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, pergantungan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ucapan syahadah dia ni tidak mendatangkan sebarang makna, makna kepada dia. Jadi sebab tu tidak memadai hanya melafazkannya sahaja. Dan syahadah la ilaha illallah ni adalah merupakan syahadah iman, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tengok dari satu perbahasan lagi, mana ulama mengatakan, kita boleh lihat ni ulama-ulama tauhid mengatakan iman, apakah yang dikatakan dengan iman tu? Iman itu adalah al-iqrar bil lisan, maknanya mengucap dengan lidah. Wat tasdiq bil jinan, dan membenarkan dengan hati. Maknanya kalau tak ada membenarkan dalam hati, maka ucapan tu jadi ucapan nifaq. Ucapan nifaq, maknanya munafik. Dan juga wal amalu bil arkan, beramal dengan anggota-anggota. Maknanya anggota pun tidak boleh melakukan sesuatu yang boleh menafikan ucapan syahadah tu. Jadi kalulah dia mengucap dua kalimah syahadah, tapi dia pergi sebuah toko, pergi semua patung, kita kata semua berhala, maka syahadah dia tu jadi terbatal. Jadi itu pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan seperti pegangan golongan Murji'ah, kita kata. Golongan Murji'ah mengatakan memadai dengan beriman, mengucap kalimah tauhid cukup. Lepas tu nak buat apa pun tak apa, nak pergi sembah tokong pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Amal bagi dia tidak mendatangkan apa-apa kesan kepada iman. Tapi bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah,
tidak memadai dengan melafazkan sahaja, tetapi sebaliknya mesti disusuli dengan perkara tadi, melaksanakan dua rukun dia tu, dan juga melaksanakan bukti keimanan itu di dalam kehidupan. Kemudian kalau kita lihat kepada apa yang digariskan oleh ulama berkenaan dengan syahadah ni, mengucap kalimah la ilaha illallah ni bukan hanya rukun sahaja, bahkan kena ada syarat-syarat dia. Kena ada syarat-syarat di dalam mengucapkan kalimah syahadah ni. Jadi yang tu tak apa, kita sebut sikit. Rasanya tak ada disebutkan di sini asal. Tapi ada disebutkan di tempat yang lain. Adakah? Rasanya tak ada sebut dalam buku ni. Tak ada. Baik. Jadi kita sebutlah. Maknanya ada syarat dia. Syarat maknanya syarat kalimah tauhid ni. Syarat yang pertama iaitu tahu ilmu. Ada ilmu, tidak ucap saja. Kalau kita tengok orang kafir pun ucap kalimah syahadah. Main-main dia sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Main-main dia sebut. Lepas tu apakah dia jadi beriman kerana dia sebut kalimah syahadah tu? Tidak. Tidak. Jadi sebab tu mana ulama menggariskan ada lagi di dalam ucapan dua kalimah syahadah ni ada syarat-syarat dia. Jadi sebab tu di sini disebutkan tidak memadai setakat sebut sahaja. Syarat dia yang pertama tahu. Dia tahu. Maknanya dia nak ucap dua kalimah syahadah tu, dia tahu. Makna dia tu. Tu dia tahu makna dia tu, bukan sekadar ucap sahaja. Sebab tu di dalam Al-Quran ada sebut berkenaan dengan illa man syahida bil haqq, kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran, iaitu dengan kalimah la ilaha illallah. Maknanya dalam keadaan dia tahu, wahum ya'lamun, dalam keadaan dia mengetahui tentang kalimah tersebut, makna yang dia ucapkan. Sebagaimana di dalam hadis hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Uthman radhiyallahu anhu, dia kata man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Sesiapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui, maknanya dia tahu, dia bukan sekadar sebut, dia tahu bahawasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dia akan memasuki syurga. Itu maknanya syarat yang pertama, mengucap kalimah syahadah ni dia tahu, tidak ucap saja. Syarat yang kedua, dia kena yakin. Dia kena yakin. Mana orang yang mengucapkan dua kalimah syahadah ni, dia mesti yakin, bukan sekadar ucap saja. Mesti yakin. Yakin tanpa syak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Orang mukmin yang sebenar iaitu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu, maknanya dia yakin. Dia ucap tu dengan yakin. Di dalam hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima 'abdun ghaira syakkin fihima illa dakhalal jannah. Aku bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Tidaklah seseorang hamba bertemu Allah Ta'ala tanpa keraguan pada kedua-duanya,
Mana dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ragu pada dua kalimah syahadah tu, kecuali dia memasuki syurga, jadi mana dalam ayat tu pun sebut kemudian dia tidak ragu. Dalam hadis ni pun sebut tanpa ada keraguan, begitu juga di dalam hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, iaitu cerita Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kebun. Lepas pada tu Nabi suruh dia bawa dua selipar dia tu, dua kasut dia tu, bawa keluar. Kalau jumpa dengan Nabi kata idhhab bina alayya hataini, bawalah dua kasut aku ni. Sesiapa yang engkau bertemu min wara'i hadzal haiti, di sebalik kebun ini, yang bersaksi yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah, dalam keadaan hatinya yakin dengan kalimah tersebut, berilah berita gembira kepadanya dengan syurga. Maknanya ucap tu mesti kena yakin. Jadi mana ada syarat-syarat dia, bukan semata-mata ucap tu itu selalu. Tidak. Cuma tak bolehlah kita nak kata kepada orang hak tu yakin, hak tu tak yakin, hak tu kita tak tahu. Hak tu kita tak tahu. Cuma masing-masing bila kita belajar kita tahu. Tu kita nak sampaikan kepada orang lain, kita kalau boleh kita cerita, kita bagi tahulah. Maknanya benda ni mesti dengan yakin, bukan semata-mata ucap sahaja. Kemudian syarat yang ketiga mesti kena terima, qabul. Qabul, terima. Dia ucap dengan lidah dia terima dengan hati dia. Dia tidak boleh menolak apa sahaja yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ucapan syahadah kerasulan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maknanya dia tak boleh tolak, dia kena terima apa sahaja yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tak boleh lagi dia nak tolak. Maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Maknanya orang mukmin, lelaki dan juga perempuan, tidak ada ruang kepada dia. Bila mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu perkara, tidak ada ruang kepada dia. Idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada ruang kepada dia untuk pilih. Nak pilih, nak terima ke atau nak terima, nak terima ke atau nak terima. Tak boleh. Mesti kena terima. Itu syarat orang yang beriman. Beriman. Begitu juga di dalam ayat Al-Quran pun, mana ada Allah Subhanahu wa taala sebut amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepada dia daripada Tuhan. Begitu juga orang yang beriman. Semua beriman dengan Allah, malaikat, kitab, rasul dan berkata kami tidak membezakan di antara seorang pun rasul. Dan mereka berkata kami dengar dan kami patuh. Maknanya syarat beriman ni kena patuh, kena qabul, kena terima. Jadi kalau beriman tapi tak nak terima, tak nak patuh, tak ada makna keimanan tersebut. Baik. Syarat yang keempat, tunduk. Menundukkan, menyerah, maknanya terima, menyerahkan, tunduk terhadap segala apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sesiapa yang menundukkan wajahnya kepada Allah dalam keadaan dia melakukan kebaikan, dia telah berpegang dengan tali yang teguh. Maknanya kalau maknanya di samping dia mengucap kalimah syahadah ni, dia tunduk, dia terima sepenuhnya segala apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kelima, iaitu dia membenarkan
apa yang diucapkan oleh dia, tidak mendustakannya. Sebab kalau mendustakannya, maka dia jadi munafik. Dia jadi munafik. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut berkenaan dengan golongan munafik ni, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di kalangan manusia ada yang berkata kami beriman dengan Allah dan hari kemudian, hakikat sebenarnya mereka tidak beriman. Kalau berkenaan dengan Rasul pun begitu juga. Di awal surah Munafiqun pun Allah Subhanahu wa taala sebut juga berkenaan dengan golongan munafik. Mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beriman kepada Rasul, hakikat sebenarnya mereka langsung tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang keenam iaitu ikhlas. Ikhlas tu kita akan jumpa selepas daripada ni di dalam ayat-ayat selepas daripada ini. Syarat yang ketujuh iaitu kasih kepada Allah. Bila dia mengucap kalimah syahadah ni, dia kena ada kasih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendahulukan kecintaan kepada Allah taala daripada yang lain. Tak boleh menyamaratakan kasih cinta kepada Allah dengan yang lain. Tak boleh. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di kalangan manusia ada yang menjadikan selain daripada Allah sebagai sekutu bagi Allah. Mereka kasih kepada sekutu-sekutu tu sebagaimana mereka kasih kepada Allah. Itu tak boleh. Tak cukup tu. Tak cukup. Sebab apa? Allah Ta'ala kata orang yang beriman asyaddu hubban lillah, bersangatan cintanya kepada Allah. Mana orang yang beriman mengucap dua kalimah syahadah, mengucap kalimah la ilaha illallah, menjadi syarat kepada dia memberikan kecintaan, kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi segala-galanya, Tak boleh letak sama taraf. Tu sama antara Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Baik. Kita sambung lagi. Maka tauhid itu adalah matlamat yang Allah Ta'ala ciptakan makhluk kerananya. Buku tu ada lagi ni. Buku ada lagi ni. Yang orang belakang. Tak ambil. Muslim ada. Mana ni? Maka tauhid itu adalah matlamat yang Allah Ta'ala ciptakan makhluk kerananya dan mengadakan mereka untuk memantapkannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan firman-Nya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan firman-Nya, padahal mereka hanya diperintahkan supaya menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata kerana menjalankan agamanya. Jadi tauhid, mana tauhid ni matlamat Allah Ta'ala ciptakan makhluk. Sebagaimana di dalam ayat muka surat 22 ni, muka surat 22. Sebagaimana ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepadaku, iaitu untuk mentauhidkan aku, beribadat semata-mata kepada aku, tidak dikongsi dengan sesuatu yang lain. Jadi itu matlamat Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Di samping tu juga dengan mana ibadat, melakukan ibadat secara umum. Dalam keseluruhan kehidupan kita, maknanya mengabdikan diri, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Dan ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah,
qada, Allah telah menentukan, Allah telah memerintahkan. Tuhanmu telah mewajibkan, qada juga dengan makna mewajibkan, supaya tidak menyembah selain daripada dia. Maknanya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, tidak kepada sesuatu yang lain. Sama ada meninggalkan penyembahan kepada Allah Ta'ala ataupun dikongsi dengan Allah Ta'ala, tak boleh. Mana berkongsi pun tak boleh. Sembah Allah juga, sembah hak lain juga, itu pun tak boleh. Maknanya sembah ibadat hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah dia lagi, dan mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah Allah semata-mata kepadanya kerana melaksanakan agama. Maknanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana di sini di dalam beberapa ayat ni, Allah Subhanahu wa taala jelaskan matlamat dia menciptakan makhluk, menciptakan manusia dan juga jin. Makhluk yang lain tu tidak termasuklah. Sebab yang mukallafnya hanyalah manusia dan jin sahaja. Yang lain tidak termasuk. Fa asasun najati wal falah yawm al qiyamati tauhidullah. Wa hadhihi an-najatul hasilatu bit tauhid ala naw'aini. Kita tengok muka surat 24 tu lah. Maka asas keselamatan dan kemenangan di hari akhir, di hari kiamat ialah tauhid kepada Allah Ta'ala, dan keselamatan yang diperolehi dengan tauhid dua jenis. Ada dua jenis bentuk keselamatan dan kemenangan di hari akhirat. Al-awwalu najatun min dukhulin nar fal mar'u in kana muhaqqiqan lit-tauhid tahqiqan kamilan fa innahu lan yadkhula an-nara bal yakunu dukhuluhu lil jannati dukhulan awwaliyan biduni hisabin wala adabin. Iaitu yang pertama, selamat dari memasuki neraka. Jika seseorang itu memantapkan tauhid dengan sempurna, maka dia tidak akan memasuki neraka, bahkan dia akan memasuki syurga sebagai orang yang terawal masuk tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi asas kepada keselamatan, asas kepada kejayaan di hari akhirat adalah tauhid. Itu asas dia. Jadi tak ada dua ni, tak ada tauhid, maka seseorang itu tidak akan memperolehi keselamatan dan juga kejayaan di hari akhirat. Sebab tu mana Nabi SAW telah jelaskan mana asal. Kemudian kejayaan tu, kejayaan yang diperolehi dengan tauhid ni ada dua jenis. Ada dua jenis kejayaan. Sama ada mendapat kejayaan yang pertama, kalau dia paling baik, ataupun kejayaan yang kedua. Jadi kejayaan yang pertama ni selamat daripada masuk neraka, langsung tak masuk neraka. Langsung tak masuk neraka. Maknanya masuk terus ke dalam syurga. Terus masuk ke dalam syurga. Jadi Nabi SAW telah jelaskan kepada kita bahawasanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, oleh Hakim dan Baihaqi, dan Al-Albani mengatakannya sahih, iaitu laisa ahadun yuqarribukum ilal jannah illa wa qad amartukum bihi wa laisa syai'un yuqarribukum ilan nar yuqarribukum ilan nar illa wa qad nahitukum anhu. Tidak ada satu pun, tidak ada sesuatu, laisa syai'un yuqarribukum, tidak ada sesuatu yang menghampirkan kamu kepada syurga kecuali aku telah perintah kamu supaya melakukannya, dan tidak ada sesuatu yang boleh menghampirkan kamu kepada neraka kecuali aku telah melarang kamu daripadanya. Jadi mana benda boleh bawa ke neraka, boleh menyebabkan seseorang masuk neraka, semua Nabi dah bagi tahu dah. Semua Nabi dah bagi tahu. Begitu juga yang membawa kepada syurga, semua Nabi dah bagi tahu. Jadi kalau kita nak selamat daripada neraka, terus direct masuk ke dalam syurga, direct masuk ke dalam syurga, maka
laksanakan, maka tinggalkan segala apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan sebagai perkara-perkara yang akan menyebabkan seseorang itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Kena tinggal semua sekali. Kena tinggal semua sekali. Kemudian di dalam hadis pun ada disebutkan tentang 70 ribu orang yang akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Nah, dan juga banyak ada mana hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang seseorang yang akan terus masuk ke dalam syurga tanpa dimasukkan ke dalam neraka. Jadi hak ni kalau seseorang tu dapat melaksanakan sepenuhnya kehendak kalimah la ilaha illallah ni, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya dia akan dimasukkan terus ke dalam syurga. Kemudian keselamatan, dia apa dia panggil, jenis yang kedua ni pun dia maknanya masuk neraka dulu hak ni pun, dan ada tingkatan-tingkatan di dalam syurga. Ini rasanya berkenaan dengan dua jenis keselamatan yang diperolehi dengan tauhid ni, dengan hadis-hadis berkenaan dengan ahli syurga pun saling duk tengok hak ni, tengok hak tu. Oi, demo tinggi dah. Nampak demo pakak tinggi lagi, saya rendah lagi ke apa dah. Rasanya hak tu kita sambung dalam kuliah kita yang akan datang lah, insya-Allah. Tu sebab panjang juga hak tu. Terutama sekali yang kedua ni. Yang kedua berkenaan dengan keselamatan daripada kekal di dalam neraka. Sebab insya-Allah kita selepas bayar isyak kita sambung berkenaan dengan sesi yang kedua lah, insya-Allah. Jadi untuk sesi yang pertama ni berkenaan dengan 10 prinsip keselamatan ni kita tangguh dulu untuk malam ni setakat ni. Insya-Allah kita sambung dalam pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah. Wallahu a'lam.